Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Hajah Normi binti Muhammad Dali selaku pensyarah kursus Morfologi Bahasa Melayu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Sharifah Nur Aisyah binti Said Salahuddin, diikuti dengan saya, Wana Adibah binti Wanwi, dan saya Zahidah binti Rashidi. Soalan tugas yang 3 ialah secara berkumpulan yang dianggotai seramai 2 atau 3 orang, aplikasikan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang interaktif berkaitan dengan imbuhan kata kerja. Persembahan tersebut perlulah divideokan. Kami sekumpulan hendaklah mengaplikasikan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang interaktif berkaitan dengan imbuhan kata kerja. Kata kerja. Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata bantu, objek, pelengkap, ayat komplimen dan juga keterangan. imbuhan kata kerja terbahagi kepada 4, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan juga imbuhan sisipan. Seterusnya, imbuhan awalan kata kerja terbahagi kepada 2, iaitu men dengan ter. Men mempunyai awalan mem, men dan menge. Manakala untuk ter pula hanya terdapat imbuhan ter sahaja. Imbuhan awalan me n besar akan menjadi imbuhan awalan me. Men n besar akan menjadi me apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m, n, ny, ng, r, t, w dan juga y. Sebagai contoh, perkataan meminum merupakan kata dasar bagi perkataan minum. Nanti akan menjadi menanti. Nyala akan menjadi menyala. Nganga akan menjadi menganga. Rayu akan menjadi merayu. Lawan akan menjadi melawan. Wangi akan menjadi mewangi. Dan terakhir sekali, yakin akan menjadi meyakin. Seterusnya, imbuhan awalan men dengan n huruf besar menjadi me. Termasuk ke dalam jenis ini ialah kata dasar yang bermula dengan huruf P, T, K dan S. Huruf pertama dalam kata dasar berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya atau homogani. Sebagai contoh, M untuk huruf P, N untuk huruf T, NG untuk huruf K dan NY untuk huruf S. Contoh perkataannya ialah pesan jadi memesan, tidur jadi menidur, kacau jadi mengacau dan akhir sekali sila jadi menyila. Seterusnya, imbuhan meng n besar boleh juga menjadi mem. Men huruf besar menjadi meng apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf B dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf F, P dan V dan gugusan konsonan yang bermula dengan huruf B dan P. Contohnya, perkataan bagi akan menjadi perkataan membagi apabila menerima imbuhan mem. Contoh yang kedua ialah veto akan menjadi memveto apabila menerima imbuhan mem. Yang ketiga ialah fitnah akan menjadi perkataan memfitnah apabila menerima imbuhan mem. Yang keempat ialah perkataan pamer akan berubah menjadi mempamer apabila menerima imbuhan. Yang kelima ialah
perkataan break akan berubah menjadi membreak apabila menerima imbuhan mem. Imbuhan awalan kata kerja men and besar juga boleh menjadi men. Imbuhan men ini terjadi apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf D, C, J, SY dan juga Z, serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf T dan S, dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang bermula dengan huruf T dan S. Sebagai contoh, perkataan deru boleh menjadi menderu, perkataan cuci boleh menjadi mencuci, perkataan jemur boleh menjadi menjemur, perkataan syukur boleh menjadi mensyukur, dan ziarah boleh menjadi menziarah. Seterusnya, imbuhan awalan men dengan N huruf besar menjadi men. Terdapat perkataan pinjaman yang mengekalkan huruf pertamanya untuk mempertahankan etimologi kata asalnya. Sebagai contoh, perkataan tadbir menjadi mentadbir. Kemudian, perkataan swasta yang menerima imbuhan men menjadi menswastakan. Terdapat dua kecualian pada bentuk kata dasar, iaitu kata ternak dan tertawa yang menerima awalan men tanpa berlaku pengguguran huruf T, iaitu ternak jadi menternak dan perkataan tertawa jadi mentertawakan. Seterusnya, imbuhan men and besar boleh juga menjadi meng. Meng and besar menjadi meng apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf G, GH, KH dan H, dan juga boleh bermula dengan huruf-huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Men juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf K, termasuklah gugusan konsonan yang bermula dengan huruf K. Contohnya, perkataan gali akan menjadi menggali apabila menerima imbuhan meng. Perkataan kedua pula ialah gairah. Perkataan gairah ini akan menjadi menggairahkan apabila menerima imbuhan meng. Kemudian, yang ketiga iaitu perkataan khusus. Perkataan khusus ini dia akan menjadi mengkhususkan apabila menerima imbuhan meng. Yang keempat ialah perkataan hantar. Perkataan hantar ini akan menjadi menghantar apabila perkataan hantar menerima imbuhan meng. Seterusnya, imbuhan men and besar turut boleh menjadi meng. Terdapat beberapa perkataan pinjaman yang mengekalkan huruf pertama untuk mempertahankan etimologi kata asalnya. Seperti contoh, kabul apabila bergabung dengan imbuhan awalan meng akan menjadi mengkabulkan. Kritik akan menjadi mengkritik, manakala kategori akan menjadi mengkategorikan. Seterusnya, imbuhan awalan men dengan N huruf besar boleh menjadi imbuhan awalan menge. Imbuhan awalan men menjadi menge apabila bertemu dengan perkataan satu suku kata. Sebagai contoh, perkataan bom jadi mengebom, perkataan cat jadi mengecat, dan perkataan pos jadi mengepos. Seterusnya pula ialah awalan ter. Terdapat satu bentuk awalan ter iaitu tel yang digabungkan dengan semua kata dasar. Contohnya, perkataan ikat akan menjadi perkataan terikat apabila menerima imbuhan ter. Contoh perkataan yang kedua pula ialah beri. Perkataan beri akan menjadi terberi apabila menerima imbuhan ter. Yang ketiga pula ialah tidur. Perkataan tidur akan berubah menjadi perkataan tertidur apabila
imbuhannya ter. Kata dasar yang bermula dengan huruf art yang bergabung dengan ter, satu daripada artnya akan gugur hasil daripada proses peleburan bunyi. Contohnya perkataan rasa. Perkataan rasa akan berubah menjadi terasa. Manakala contoh perkataan yang kedua pula ialah rancang akan berubah menjadi terancang apabila menerima imbuhan ter. Seperti awalan ber, apabila menerima awalan ter, bergabung dengan kata yang konsonan awalnya diikuti oleh er, seperti kata sergam, maka art dalam awalan ter tidak gugur. Contohnya, perkataan sergam akan menjadi tersergam dan perkataan percik akan menjadi terpercik. Selain daripada imbuhan awalan, kata kerja turut menerima imbuhan akhiran. Terdapat dua jenis imbuhan akhiran yang diterima oleh kata kerja, iaitu imbuhan akhiran kan dan imbuhan akhiran i. Bentuk akhiran kan hanya mempunyai satu bentuk sahaja, iaitu kan. Sebagai contoh, kata dasar cari boleh menjadi carikan apabila mendapat imbuhan akhiran kan. Baca boleh menjadi bacakan, masak boleh menjadi masakan. Akhiran kan ini turut boleh membentuk kata kerja transitif. Biasanya, kata kerja yang menerima akhiran kan akan menerima awalan men and besar atau di. Akhiran kan turut boleh hadir dalam ayat dengan beberapa imbuhan lain seperti men and besar dan kan, berbesarkan, memperkan, dan dikan. Sebagai contoh, perkataannya ialah menjadikan dan berbantalkan. Seterusnya, berkenaan imbuhan akhiran i. Imbuhan akhiran i juga mempunyai hanya satu bentuk, iaitu i. Akhiran i membentuk kata kerja transitif dan wujud dengan awalan men dengan n huruf besar atau di. Kata kerja yang hadir dengan akhiran i tanpa awalan wujud hanya dalam dua bentuk tertentu, iaitu pertama, dalam ayat pasif bagi orang pertama dan kedua. Sebagai contoh, perangainya yang buruk itu akan kami jauhi. Yang kedua, dalam ayat suruhan. Sebagai contoh, jauhilah tempat itu. Seterusnya pula ialah aspek makna akhiran i. Akhiran i membentuk kata kerja transitif. Terdapat dua jenis pengertian khusus bagi penggunaan akhiran i. Yang pertama, akhiran i akan memberi pengertian kausatif atau menyebabkan sesuatu. Contohnya, perkataan baik akan menjadi baiki dengan adanya akhiran i. Baiki ini akan menyebabkan sesuatu menjadi lebih baik. Pengertian kedua pula ialah memberi pengertian lokatif, iaitu menyatakan unsur-unsur tempat. Contohnya, perkataan turuni lurah akan berubah menjadi turun ke lurah sebelum menerima imbuhan i. Selain daripada imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran, kata kerja turut menerima imbuhan apitan. Terdapat dua jenis imbuhan apitan dalam kata kerja. Yang pertama, menkan. Terdapat beberapa jenis menkan, iaitu mekan. Yang kedua, memkan. Yang ketiga, menkan. Yang keempat, mengkan. Dan yang terakhir sekali ialah mengekan. Jenis imbuhan apitan yang kedua merupakan men-i. Imbuhan apitan menkan. Imbuhan ini mempunyai kelainan-kelainan yang jumlahnya sama banyak dengan jumlah kelainan untuk awalan men. Sebagai contoh, mekan
Yang kedua, imbuhan apitan mem-kan. Yang ketiga, imbuhan apitan men-kan. Yang keempat ialah imbuhan meng-kan. Dan yang terakhir ialah imbuhan apitan menge-kan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, contoh bagi imbuhan apitan men-kan ini ialah yang pertama, contoh bagi imbuhan apitan me-kan ialah perkataan memasukkan. Contoh yang kedua pula bagi imbuhan apitan mem-kan iaitu perkataan membukukan. Contoh yang ketiga pula ialah mendirikan iaitu perkataan diri menerima imbuhan apitan men-kan. Yang ketiga, imbuhan apitan meng-kan menjadikan perkataan elak kepada perkataan mengelakkan. Dan yang terakhir ialah imbuhan menge-kan menjadikan perkataan had kepada mengehadkan. Seterusnya, aspek makna apitan meng-kan. Terdapat 3 jenis aspek. Yang pertama, membuat sesuatu yang terkandung dalam kata kerja dasar. Contohnya ayat, Ali meyakinkan saya tentang keseronokan filem itu. Yang kedua, maksud kausatif atau menyebabkan. Contohnya, kerajaan membesarkan sistem peparitan di kampung baru. Yang ketiga iaitu maksud benefatif atau manfaat. Contohnya, ibu membelikan abang jam tangan. Kita beralih pula kepada bentuk apitan yang kedua iaitu men-i. Seperti apitan men-kan, men-i turut mempunyai kelainan yang jumlahnya sama banyak dengan jumlah kelainan untuk men. Contohnya, me-i, mem-i, men-i dan yang terakhir sekali, meng-i. Contoh bagi imbuhan apitan men-i seperti mana Zahidah terangkan tadi ialah bagi imbuhan apitan me-i, contohnya ialah perkataan melindungi. Yang kedua, imbuhan apitan mem-i, contohnya ialah perkataan membilangi. Yang ketiga, imbuhan apitan mem-i, contoh perkataannya ialah menjuarai. Dan contoh yang keempat ialah perkataan mengingati, iaitu perkataan ingat yang menerima imbuhan apitan meng-i. Seterusnya, aspek makna apitan meng-i. Hanya terdapat satu aspek sahaja iaitu menandakan lokatif. Contohnya, ayat Ali menghadiahi ibu seutas jam tangan yang mahal. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.